Hai, Assalamualaikum. Saya nak kongsi kisah saya membawa anak syurga saya ke Pulau Tioman. Jadi bila kami sampai di Pulau Tioman ni, kami mendapati Pulau Tioman lengang, tiada orang. Hanya saya je yang turun hari tu dekat jeti ni. Chalet-chalet semua berkunci. Rupa-rupanya PKP di Kuala Lumpur menyebabkan Pulau Tioman sepi dan sunyi daripada pelancong. Maka tinggallah kami anak beranak meronda pulau. Kami asalnya dapat bilik belakang. Hai Man. Tapi bila orang Man kat mana ni? Kata Pat, Man kat mana? Dia bagi kami duduk dekat laut. Dekat pulau. Man nak mandi kan? Nak tengok apa? Ikan kecil ke besar? Besar kecil. Oh, mana nampak? Hai. Weh, terbeliklah tu. Okey, jadi kita akan Ya. Jangan belum. Air tu. dia berkali-kali minta nak mandi. Mau mandi. Sekarang lah. Kita cakap sekejap. Akan minta. Nak minta. Jadi waktu ni pantai pun memang tiada siapa-siapa lah. Masalah taksi pun tak ada. Memang hari ni pantai jadi pening macam tu. Sekejap lagi lah. Siapa Iman tu? Kita sekarang sedang menunggu bot. Atas. Bot akan datang depan kita punya Kenapa? ferry. Mandi sekarang lah. Nanti dulu. Anak syurga tak sabar nak mandi. Jadi sementara tunggu bot datang, dah banyak sangat anak syurga minta nak mandi, kita bagilah dia mandi laut. Dekat Pulau Tioman ni, tepi pantai dia pun dah boleh nampak ikan sebenarnya. Jadi jangan lupa bawa roti. Ikan akan datang berpusu-pusu. Hari kejadian saya sebenarnya nak scuba juga, tapi tak ada geng, tak ada grup. Maka kita orang snorkeling sahajalah ke pantai. Rupanya waktu PKP ni industri pelancongan banyak terjejas. Katakan ikan pating dekat Temerloh pun tak laku. Pulau Tioman pun tak ada orang. Okey, bot dah sampai. Asalnya kita orang sewa bot sepatutnya RM60 dewasa, RM40 kanak-kanak, RM30 OKU. Tapi hari kejadian tak ada bot. Okey, bila hari kejadian tak ada bot, tuan bot bagi tahu kalau nak snorkeling kena sewa satu bot. Jadi saya dah tengok anak syurga sedih kalau tak dapat mandi. Maka saya kata tak apalah, kita orang tempah satu bot. Dia ambil hari tu RM300 untuk satu bot dan dia akan bawa ke 4 lokasi untuk snorkeling. Jadi bila hanya keluarga kami dalam bot,
maka masa tu dah tak terikat lah. Kita orang boleh snorkeling sampai apa, sampai penat lah, sampai dah sampai habis lah. Bagi orang rumah saya, ini first time dia snorkeling katanya. Saya pun dah lama niat nak bawa dia. Sebelum ni asyik saya je, geng lelaki pergi diving lah. Kadang saya pernah datang berdakwah di Pulau Tiomang ni. Lepas tu ala-ala dan berdakwah kita snorkeling, diving. Jadi saya cakap satu hari saya nak bawalah orang rumah saya pergi snorkeling. Alhamdulillah, hari baik bulan baik, saya dapat bawalah wife saya melihat keindahan di dalam laut Pulau Tioman. Dan aktiviti sebegini juga bagus untuk anak syurga. Tengok anak syurga sedang menikmati keindahan batu karang, koral. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Jika ada rezeki lain kali, saya berharaplah saya dapat bawa wife saya dan semua ahli keluarga saya mau ambil lesen scuba pula. Snorkeling ni kita just tengok pada atas. Kalau kita scuba, kita boleh turun bawah sampai 20 kaki, 20 meter, 70 meter dalam laut. Lagi besar dia punya batu karang dia, lagi cantik lah. Okey, jangan lupa roti kalau waktu snorkeling. Ikan memang pelik lah tengok sebab tak ada orang ni. Aku pusu ikan datang makan roti. Kat celah batu tu ada ikan apa? Ikan Nemo. Jadi bila kita lepak dekat Pulau Tiomang ni, lama-lama tak ada orang ni, risau juga kan tak ada orang. Tapi wife saya buat lawak lah, kalau tak ada orang macam ni, kalau ada serangan zombie, taklah banyak sangat kita kena bunuh zombie. Okey. Jadi sebagai seorang suami, seorang ketua keluarga, kita cuba luangkanlah masa bersama keluarga, kerana isteri kita ni waktu dia muda dia adalah kekasih kita. Bila tua dia adalah sahabat kita. Dan bila dah tua lagi dia jadi jururawat kita. Anak-anak kita jadi jururawat, jadi doktor. Dia akan suap kita makan. Kawan-kawan baik kita pun dia akan sibuk dengan dunia dia. Dan bila kita tua, semua akan sibuk dengan masalah masing-masing. Best friend forever pun dia pun ada keluarga dia juga. Jadi at the end, best friend forever kita adalah isteri dan anak-anak. Dan satu kemenangan lah bila kita dapat masuk syurga satu keluarga. Kini kita orang pergi pula lapar, dah menjelam lapar. Jadi driver boat ni bawa kita ke tekik lah kat sini, ada macam bandar. Kita boleh makan, banyak pilihan kat sini. Harga pun mungkin mahal sikit lah daripada daratan. Ni jeti bot-bot mewah. Jadi balik pada
hubungan bersama anak isteri. Ada orang jumpa Rasulullah SAW beritahu dia tak cium anak dia. Sebab dia sibuk cinta ke Allah, beribadat. Nabi tegur lah. Nabi bagi tahu orang yang tidak menyintai tidak akan dicintai. Nabi kata aku pun cium anak aku. Jadi isteri kita ni, kita dia kat rumah, dia jaga anak-anak kita, dia ajar agama. Saya alhamdulillah isteri saya dia boleh mengaji, jadi dia mengajar ke semua anak-anak kami mengaji. Jadi anak saya dalam video ni 2 orang je saya bawa. Sebab 3 orang lagi berada di asrama sedang berjuang. Jadi abang-abang ni, kakak dia yang tak ada dalam video ni, insya-Allah satu hari nanti ayah akan bawa pula korang ke pulau. Mungkin kita pergi pulau Kapas ke Pulau Redang dekat Terengganu. Doa lah semoga ada rezeki lebih, kita dapat bersama-sama habiskan masa mencipta kenangan terindah. Dah kenyang makan, kita orang sambung pula menyelam lagi. Memang kat Pulau Tiongma ni dia punya main event dia menyelam lah, berehat, membaca kan. Jadi itulah, mudah-mudahan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat kelak kita dapat masuk syurga sama-sama. Kita selalu tengok cerita-cerita yang pasal bencana kan. Cerita ada bencana tsunami, bencana gempa bumi, the day after tomorrow, apa lagi, filem 2012, filem Armageddon. Filem bencana ni biasanya dia akan fokus pada keluarga yang terpisah. Bila ada bencana, semua akan cari orang yang dia sayang. Isteri akan cari suami, anak akan cari ayah, ayah akan cari anak. Dan mereka akan berusaha lah mencari dan berdoa semoga keluarga mereka tak mati, dan bila jumpa mereka sangat seronok. Jadi tuan-tuan, bila kita mati, ialah satu bencana, kiamat kecil. Semua orang akan ada kiamat kecil. Kita semua akan didatangkan dengan bencana yang besar, itu akhirat. Dan bila di akhirat kita akan terpisah, masuk kubur masing-masing. Kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Waktu itulah kita akan cari balik isteri kita di mana, mak kita di mana, ayah kita di mana, anak kita di mana. Kita akan cari. Dan seorang yang betul-betul berjaya adalah bila dia dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan keluarganya tanpa tertinggal seorang pun. Jadi ini ujian. Ada Nabi yang anak dia dahaka, anak dia dahaka. Nabi Lut alaihissalam, isterinya dahaka. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya dahaka. Nabi Muhammad SAW, pakcik-pakciknya dahaka. Terpisah kan. Di waktu kita hidup atas dunia ni, kita ajarlah anak-anak kita agama. Dan luangkanlah masa bersama mereka agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Jadi video ni anak-anak akan tengok bila besar nanti. Mungkin waktu ni ada gaduh dengan ayah ke, kawan gaduh dengan ayah, tengoklah video ni. Waktu kawan kecil, ayah bawa kawan jalan, wife pun sama. Kalau gaduh ke apa, tak ada niat pun nak benci, nak berpisah, tak ada pun. Biar kalau ada, akan datang ada perbezaan pendapat, bukan dia nak lari. Kita pernah bawa duduk lepak pulau 3 hari, tak ada orang. Kita sembang daripada matahari timbul ke matahari tenggelam, solat jamak sama-sama. Kita tengok matahari tengok kita. Jadi itulah yang nikmat-nikmat yang telah kenang-kenangan yang kita ciptakan ni. So kita jangan gaduh, kita jangan cari salah, kita jangan pandang buruk, kita saling mengalah. Sebab kita nak berkasih sayang ni sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah video ni dah jadi macam tazkirah. Anak-anak syurga ni ada kat situ. Okey, hari pun dah senja. Semua cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Secantik mana pun dunia ni, syurga lagilah cantik.
maka kita jangan lupakan tempat akhir kita. Okey, dah nak balik lah, bot dah sampai. Jadi kami satu keluarga mengundur diri dulu. Ada masa kami kongsi lagi. Dalam video kami ada diselitkan tazkirah ringan, santai. Bila tuan-tuan lihat ni, jangan cemburu, jangan, doakan yang baik-baik. Ada orang yang nikmat dia dilebihkan, jangan dikurangkan. Semuanya adalah soal hati. Iaitu kita belajarlah bersyukur dengan segala nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Bersabarlah dengan segala ujian walaupun sebesar-besar ujian. Ikhlas dalam setiap amalan sama ada kecil ataupun besar, dan menyesalilah dosa sama ada kecil ataupun besar. Jadi sekian perkongsian anak syurga di Tioman. Assalamualaikum.